Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin wa ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ada lagi 7 sifat yang dinamakan dia dengan sifat ma'nawiyah. Tuan-tuan, kalau kitab baru ni muka surat 19 ha. Kitab hak saya ni muka surat 20. Jadi dia kata apa? Dan ada lagi 7 sifat yang dinamakan dia. Kan dia akan 7 sifat. Dinama tu yakni di sisi ulama usuluddin lah. Kena betul lah. Jadi ulama usuluddin ni dia letak 7 sifat nak main ni dalam kategori yang asing pula lah. Dinama tu dengan sifat ma'nawiyah. Jadi ulama usuluddin letak kata ni sifat yang nak main 7 ni dia masuk dalam kategori kata sifat ma'nawiyah. Tu dia dia eja sifat pun dengan jamak tu, alif ta tu. Jamak muannas salim. Iaitu sifat maknawiyah tu. Sifat maknawiyah ni sifat apa? Sifat maknawiyah tu nama-nama bagi ada sifat ma'ni dan berekanya sifat ma'ni. Bereka bahasa kita ada berengkai kan. Untuk berengkai sifat ma'ni. Ada sifat ma'ni dan juga berengkai sifat ma'ni tu dengan zat Tuhan. Dengan zat Tuhan. Ada berengkai tu dengan zat Tuhan. Bersangkut paut boleh. Berengkai. Dia ada di zat Tuhan lah. Dengan tu maksud dia pada ataupun di zat Tuhan. Ada di zat Tuhan. Dikatakan umurun i'tibariyah. Umurun i'tibariyatun, iaitu umurun i'tibariyah tu apa dia? Perkara yang dikira-kira jua. Perkara ke perkara-perkara? Perkara saja lah. Perkara saja tak apalah. Asal perkara-perkara lah. Perkara-perkara yang dikira-kira jua. Dikira-kira ni dikira-kira oleh orang yang mengira lah. Maksudnya nak abang kata benda tu dia taklah ada. Dia hanya dikira pada akal saja. Dikira pada akal saja. Begitulah. Dan dia taklah adami terus kan. Dan sifat salbih tu dia kan adami. Hak ni akal kira juga benda ni.
tu. Hak ni hak kita duk bincang ni, sifat maknawiyah dengan makna nama bagi ada sifat ma'ani di zat Tuhan. Hak ni atas pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Nah, hak ni yang kata ada nama bagi ada sifat ma'ani di zat Tuhan ni, kat sini ya. Kita duk bincang ni. Lepas tu termasuk dalam kata amrun i'tibari ni, hak ni atas pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kat tu. Lagu mana? Bila kata ada ma'ani di zat, ma'nawiyah. Mana sifat ma'ani? Kudrah. Ada kudrah di zat, ma'nawiyah tu. Ada iradah di zat, ma'nawiyah. Ada ilmu di zat, ada hayah di zat. Boleh faham? Mudah ha? Ada kalam di zat, Allah. Ada kalam di zat. Diri ada tu orang panggil amrun i'tibari. Nah, macam zat Allah tu ada. Zat Allah ni bersifat dengan wujud. Wujud tu masuk dalam kategori apa? Amrun i'tibari ya. Macam ni ya. Nak abang kata ada kudrah, gitu. Kalau gitu ada tu mana? Amrun i'tibari saja. Boleh faham? Ni pendapat Imam Abu Hasan Ash'ari dia kira kot tu. Habis. Dan kata setengah ulama, kenakan mereka dia bukan kena dekat ada sifat tu, dia kena dekat mereka tu dan pelekat. Ni semua ni ya, nak ni lah cakap atas jalan mudah betul lah, tidak payah nak faham pelekat sifat ma'ani dengan zat ni di zat Tuhan. Jadi hak ni dikata setengah ulama ni kena dekat Imam Abu Mansur Maturidi. Tu setengah ulama ni Imam Abu Mansur Maturidi. Ni kita khilaf maknawiyah ni. Tak, ulama kita ahli sunnah ni pun berkhilaf tentang sifat maknawiyah. Kalau ikut Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata apa? Kenakan mereka. Maknawiyah tu kena dekat mereka tu dan pelekat. Dan samalah mereka tu pelekat lah. Atau tafsir pelekat sifat ma'ani dengan zat ni di zat Allah. Dikata akan mereka dan pelekat tu. Dikatakan mereka dan pelekat tu, dikatakan apa? Ahwal. Hak ni masuk dalam kata ahwal. Ni kata hal ni, qaul yang menyabitkan hal. Kita hurai lebih sikit. Kita ikut dia dulu. Iaitu ahwal tu. Ahwal ni jamak pada kata hal. Hal tu satulah. Ahwal banyaklah. Sebabkan dia 7 maknawiyah. Semua ni ahwal lah. Ahwal ni adalah perkara ataupun sifat yang antara ada dan tiada. Perkara yang antara ada, ataupun perkara yang menengahi antara ada dan tiada. Begitu tu. Yang antara ada, yang menengahi antara ada dan tiada.
Nak kata ada, nak kata ada tak boleh, pasal tak boleh nak kesan dengan panca indera. Ni hal ni. Nak kata tak ada terus pun tak boleh, sebab dia lazim bagi benda yang ada. Yang maknawiyah ni kita kata sifat ma'ani ni kan sifat yang ada di zat. Okey, la ni, qatah ni, qatah ni bersifat dengan putih. Putih ni ada di zat atas lah, sifat ma'ani ni. Cuma dia bukan sifat ma'ani Tuhan je, dia sifat ma'ani baru. Sifat ma'ani baru orang panggil arad. Tak apalah, dia sifat ma'ani dia ada di zat. Putih ada di qatah. Okey, maknawiyah dia mana? Ikut Imam Abu Hasan Syari, ada putih di qatah. Ada putih, diri ada putih, ada tu, ada putih tu, hak tu nama dia maknawiyah. Maka hak tu amrun i'tibari ya, sebab ada wujud ni masuk dalam kata amrun i'tibari ya. Imam Abu Mansur Maturidi tak, bukan ada putih tu. Nah, pelekat yang melekatkan putih ada di zat. Boleh faham? Pelekat yang melekatkan putih ni nak ada di qatah. Pelekat tu nama dia maknawiyah. Hak tu maknawiyah. Pelekat tu ahwal, dia masuk dalam kata hal. Nah, ahwal. Apa ahwal? Dia duduk tengah-tengah. Nak kata ada terus tak boleh, nak kata tak ada terus tak boleh. Nak kata ada, nampak pelekat tu? Tak nampak. Nak kata tak ada, nak kata tak ada pun duk nampak kata putih duk melekat lah, ataupun duk apa dah apa, nak kata tak ada pun dia lazim bagi putih yang ada. Kot tu. Ni orang ni ahwal. Nah, ahwal. Payah no. Sifat maknawiyah. Tu khilaf ulama dua tu lah, dua qaul tu. Kena jaga. Nak. Ikut lah. Boleh. Maka kalau kita ikut Imam Abu Hasan Syari, sebab tu Imam Abu Hasan Syari dia tak kira dah maknawiyah. Dia tak kira dah. Sebab maknawiyah tu ada ma'ani. Ada ma'ani di zat. Memang duk bincang daripada sifat ma'ani lagi dah. Sifat tu ada di zat. Nak bincang baru buat apa? Ada. Dia tak kira dah. Nah, lagi pula di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, bila kata ada ma'ani, maksud dia ada ma'ani, maksud dia maknawiyah di sisi dia bukan satu sifat yang asing dah. Dia bukan satu sifat yang asing. Cuma nak habaq kata ada ma'ani di zat. Tu lah. Ada kudrah di zat, ada ilmu di zat, ada hayah di zat, ada sama' di zat, basar di zat, ada. Dia bukan satu sifat yang asing yang perlu dikira. Tak perlu. Tak perlu. Tu. Tapi Imam Abu Mansur, nah, dia kata bukan ada tu, dia kena dekat pelekat tu. Bila pelekat tu jadi sifat asing tu. Pelekat tu sifat asing pula. Bila pelekat tu satu sifat yang asing, sebab tu dikira. Tu Omar kira jadilah 70. Pelekat tu. Tu yang bincang di 20. Kalau ikut Imam Abu Mansur, Imam Abu Hasan tak payah lah. Sebab anak habaq ada saja. Dia bukan sifat lain dah. Hak nu dak bukan ada, tapi pelekat. Pelekat tu sifat lain tu. Diri pelekat. Pelekat yang melekatkan sifat makni di zat. Boleh. Adalah tok guru ada buat contoh cara mudah-mudah lah macam mana. Pelekat stamp. Kan ada orang buat contoh tu. Gam tu, tapi asal contoh kalau ikut tu tak kenal lah, sebab gam tu zat.
Tapi kita nak bagi kita nampaklah sikit kita tahu. Nak cuma jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam gam tu, sebab tu zat. Nak ada di sampul surat tu, nak ada stamp tu mesti ada pelekat dia yang melekatkan stamp. Macam tu lah. Hak pelekat dia tu gam. Payah juga, takut orang duk fikir kata oh hak ni zat asing pula. Dah. Nah. Boleh nampak tak perbahasan maknawiyah ni? Cuma walaupun dua-dua qaul ni dia selisih lah, berbeza lah. Dia gini Imam Abu Hasan Asy'ari dia memang tak ada hal qaul dia. Sebab tu dia kata hal minal muhal. Hal ni daripada benda yang mustahil. Macam mana duduk tengah-tengah, ada pun tak, tak ada pun tak. Hak tu boleh berimpun dua berlawan tu. Depa tak kira dah hal-hal ni ahwal apa, tak mau ambil kira. Tu Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab tu tak ada hal-hal. Haduk kira hal tu yang berkeadaan Allah Taala tu. Hal ni perkara yang di antara ada dan tak ada. Tu lah. Kalau kita ni kita kata nak katalah bekas ni kemek. Kemek nak kata ada bukan tengok kemek, nak kata tak ada pun duk nampak kemek. Boleh faham tak? Kemek bahasa surat dia kimek lah. Tahu lah nak tahu kemek dia apa dia orang tu lah kemek patu bentuk-bentuk lebih kurang enggak lah, sama lah. Lubang dia lebih kurang tu ni tu. Duk tengok lain. Habis bentuk lubang jenis-jenis tu. Nak kata tak kotak, nampak je kotak. Nak kata kotak tu ada, tu tengok benda lain. Ni tu lah. Tu orang panggil apa? Hal tengah-tengah. Payah nak buat contoh hal ni, memang payah sikit. Dia ni bangsa tengah-tengah. Kalau kita ikut Imam Abu Hasan Asy'ari apa, semua ni tu ambil i'tibari lah. Dikira pada akal. Diiktibar pada akal, senang. Dia ada pada zihin gitu lah. Maksudnya duk i'tibar ada ku akal tu. Kharij dia tak ada. Luaran dia tak ada. Kita tak boleh nak kesan, tak boleh nak dapatkan dengan panca indera. Maksudnya pada kharij tak ada. Itu amrul i'tibari. Habis tahun tu. Cuma dua mendapat ni walaupun dia khilaf lah, tapi cuma nak habang kata apa, nak habang kata sifat ma'ani tu duduk di zat Tuhan tu. Itu je tujuan dia. Dua ni khilaf lah. Khilaf tapi dua-dua ni dia nak bawa pergi itu lah. Sifat ma'ani ni ada di zat Tuhan. Takut kita pergi duk faham kata apa sifat ma'ani terasing dengan zat. Sebab sifat ma'ani ni ada. Nak takut kot duk pergi faham kata kudrah boleh kot terasing zat pergi duk orang lain. Tak. Lah. Takut faham kat tu. Maka tu dibincangkan maknawiyah. Nak abang kata ma'ani ni ada di zat. Cuma Imam Abu Hasan dia abang kata ada ma'ani tu aja. Imam Abu Mansur nak perkemah lagi. Kata ma'ani tu ada di zat, ada pelekat pula. Ada pelekat pula. Kemah. Tu. Boleh nampak tak? Berbincang fikir tengoklah.
Tu khilaf. Sebab makna ni tak ada masalah. Hak tu sepakat dua orang tu. Cuma maknawiyah ni. Maknawiyah hak lazim bagi makni ni. Dia cerita gini. Maknawiyah ni. Dia cerita dia kalau kita nak hurai tu panjang kok. Kalau kita nak hurai kat orang tak larat hurai kok maknawiyah ni kalau kena gaya. Dia maknawiyah ni ulama kata apa? Siapa tolak maknawiyah kufur. Ulama kata siapa tolak maknawiyah kufur. Lepas tu ulama lain kata letak kaedah pula. Siapa yang tolak lazim dia tolak juga malzum. Ataupun siapa tolak malzum dia akan automatik tolak lazim. Boleh faham tak? Bila dia tolak Allah ni ada kudrah, dia automatik dia akan tolak juga Allah tak lemah. Tak lemah tu dia akan tolak juga. Bila dia tolak Allah ada kudrah. Ini lah. Jadi bila tolak malzum automatik akan tolak lazim. Okey. Sifat maknawiyah lazim bagi makni. Siapa tolak makni automatik tolak maknawiyah. Automatik kan? Siapa tolak maknawiyah kufur. Kufur. Lepas tu Mu'tazilah. Mu'tazilah tolak tak makni? Mu'tazilah tolak makni. Kudrah mana ada bagi dia mah? Depa bagi zat lah. Cuma Tuhan berkuasa tak? Berkuasa kut zat. Okey, kudrah ada tak? Tak ada kudrah. Bila tolak kudrah, automatik tolak kaunuhu qadiran. Memang akan automatik tolak makni. Tolak iradah, automatik tolak maknawiyah dia. Yang kita kufur tu tolak maknawiyah tu makni. Tolak maknawiyah. Lepas tu ada ulama letak Mu'tazilah ni kufur dengan sebab tolak makni. Tak ada. Padahal kena letak kufur lah. Sebab apa? Sebab dia tolak makni akan automatik tolak maknawiyah. Boleh faham ni perbahasan tu. Maka kat sinilah pada ni dia pecah ke mana? Pecah maknawiyah tu kepada dua. Satu maknawiyah mujma' alaih yang diijma'kan. Hak ni tolak kufur. Mana hak mujma' tu? Maknawiyah dengan makna samarah. Itu samarah. Maknawiyah dengan makna samarah. Mu'tazilah tolak tak berkuasa? Tak tolak. Sebab tu tak kufur. Maknawiyah dia pecah pada dua pula. Maknawiyah pecah dua. Satu mujma' alaih. Satu lagi mukhtalafun fihi. Mujma' alaih dengan mukhtalafun fihi yang dikhilafkan padanya. Jadi hak ni yang tolak kufur ni. Hak ni dengan makna apa ni? Hak ni maknawiyah dengan makna samaratus sifah. Hak ni maknawiyah mana? Maknawiyah yang lazim bagi ma'ani.
Ni maknawiyah yang lazim bagi makna ni ya. Hak kita duk bincang lah maknawiyah mana? Ni hak ni. Ni hak kita duk bincang ni. Kaunuhu hak ni. Hai, kalau kata tolak maknawiyah jadi kufur, maknawiyah dengan makna maknawiyah ni masalah ha. Imam Abu Hasan sendiri pun tak sama dah dengan Imam Abu Mansur faham maknawiyah ni. Nak depa pun tak sama dah. Lepas tu hak mana yang kata tolak kufur, hak ni tolak kufur. Hak ni tolak, hak ni kufur. Berkuasa, berkehendak, mengetahui, melihat, mendengar, berkata-kata, hak tu tolak. Kira ni lah tertolak seterusnya. Iman dia tertolak. Nak nampaknya sama. Ha? Nampaknya sama. Mana? Raya ni apa maknawiyah Mu'tazilah dengan ni no. Kalau apa? Kau nunggu dah ada kudrat. Macam mana nak kata ada kudrat kalau tak kuasa? Mana? Ada kuasa kalau tak ada benda yang dia berkuasa tu, dia takluk dia. Bila dia berkuasa, macam mana nak kata dia berkuasa kalau tak ada kudrah macam tu? Kata sifat kuasa lah. Macam mana kita nak kata dia kuasa kalau tak ada keadaan kuasa tu, hasil daripada keadaan kuasa. Pegang dengan berkuasa. Berkuasa. Kalau tak ada berkuasa, kuasa tu duduk saja macam kita ada tangan, macam kita ada kerja. Ada berkata. Berkata tak berkata awal tak ada. Lah keadaan lah. Keadaan. Dia kalau kuasa mesti kita tahu ni kuasa macam ni keadaan. Lah dia kita ni kalau bila kata dia berkuasa mesti ada perkuasa. Tentu perkuasa sifat. Macam kita ada berkata-kata mesti ada perkata. Nah, kalau tak bercakap pun ada juga perkata tu. Tapi orang tak tahu. Tak tahu juga tapi ada tak? Ada. Ada. Tang ada. Saya mungkin kata dia itu. Tak bercakap tak mestinya bisu lagi. Gitu lah. Cuma lah ni nak sabit kata ada perkuasa. Lepas tu hak ni cuma nak habaq kata perkata tu hak ada tadi ni. Nak perkata tu dia ada di zat ataupun ada pelekat yang ada di zat. Hak tahu ni. Tu pecah tu. Nah. Hak ni hak mukhtalaf ni dia pecahlah dua qaul. Satu ada ma'ani di zat. Ada ma'ani di zat ni, hak ni amrun boleh faham lah. Tu tahun ni kelak pula satu lagi pelekat. Hak ni apa perkata kita hak ada tadi ataupun apa-apalah perkata tu nak ada, dia mesti ada, dia ni ada pelekat kan tak ada pelekat, ni khilaf. Pelekat yang melekat ma'ani di zat. Hak ni pelekat ni nama dia orang panggil hal ataupun ahwal. Hal. Sebab tu nak terjemah maknawiyah ke nak? Kaunuhu qadiran. Kaunuhu ni dia nak ambil hak hal punya lah. Hak hal punya. Nak terjemah mana? Hal keadaannya yang tak kena.
Yang apa? Keadaan yang berkuasa. Tak juga. Berkuasa. Tak. Keadaan yang berkuasa. Berkuasa tak kena. Ambil ni. Keadaannya yang melekat. Kuasa tidaknya. Ma'ni apa dia? Terjemah apa? Kalau kudrah. Ada perkuasa. Perkuasa ataupun ada perkuasa lah. Jadi hal keadaannya ada perkuasa ataupun berperkuasa. Tang tu lah. Berperkuasa tu nak abang kata ada perkuasa ataupun mempunyai perkuasa. Hal keadaannya berperkuasa ataupun mempunyai perkuasa. Bukan nak abang berkuasa. Berkuasa nu sana tu. Berkuasa berkehendak tu tahu tu hak ijma' tu. Boleh faham lah. Mana? Tu Ustaz, hak yang belah ni saya rasa jelas sikit. Mujma' alaih tu. Apa jelas? Tu samarah hak kita mengaji makni tu. Dia pun Bila Tuhan ada kudrah. Kudrah artinya perkuasa. Maka pasal itu dalam kitab ni kan guna pasal ataupun sebab itulah Tuhan berkuasa. Berkuasa Tuhan tu. berkuasa tu untuk roh maknawiyah. Dia maknawiyah juga, tapi maknawiyah mujma' alaih, yang disepakat, yang diijma'kan. Boleh nampak? Sebab dah semua pakai berkuasa. Tak. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bukan kata ma'ani saja yang berubah, maknawiyah pun berubah tu juga. Nah, berperkuasa. Macam ni lah. Dia kepiah ni, ni pun misal mudah-mudah lah. Kepiah ni kita boleh faham tak kepiah tu? Faham? Dan kita boleh reti kata dia ni ada. Tapi tang mana? Tak tahu lagi. Tapi bila kata apa keadaan kepala kita macam tu lah, kepala kita boleh kosong, boleh ada kepiah. Nak ada kepiah, tak ada kepiah pun boleh. Bila kata berkepiah, maksud dia ada kepiah tu di kepala tu. Keadaannya yang berkepiah. Nak berkepiah. Tapi kalau bahas kepiah boleh faham asing. Boleh faham duit asing. Tapi keadaan kepala tu berkepiah, dia mesti melekat kat kepala ni. Itu lah. Lebih kurang tu lah. Dan mesti duduk kat kepala. Nak bincang kata kepiah tu duduk di kepala. Kat tu. Wajib duduk di kepala. Tak lah. Macam ni, hak ni dia nak bahas tu lah. Takut kita faham kata kudrah tu duduk asing. Maknawiyah bincang kata kudrah tu duduk ada di zat. Nak bincang kata ada kudrah di zat tu. Kalau ikut Imam apa? Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari maknawiyah ni ada perkuasa di zat. Senang. Ada perkuasa, ada perkehendak, ada pengetahuan. Ada apa lagi? Ada perkata di zat. Tu orang panggil maknawiyah. Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada sifat makni di zat tu. Boleh nampak? Lepas dia kata, kau ni apa senang lah. Tak kena gaya bincang. Tak jelas agak lah. Nampak jelas lagi. Tak dikata tak nampak jelas lagi. Dia senang. Dia nak abang kata ada kudrah, ada iradah. Itu lah. Ada berkehendak tidak? Ada berkehendak. Makna wiyah bagi bocah tadi. Macam tu lah. Imam Abu Mansur ni dia ada sifat asing pula. Sifat asing tu yang melekatkan
ma'ani di zat. Sifat asing tu yang melekatkan kudrah di zat. Sifat tu pelekat ataupun pelekat kot kita pening boh sifat. Sifat yang melekatkan ma'ani di zat. Satu sifat mai lain pula. Sifat tu melekatkan ma'ani di zat. Melekatkan kudrah ada di zat. Melekatkan iradah ada di zat. Tu satu sifat tu. Bila sifat tu asing, lain bincang pula. Kira asing. Tu kira asing. Hak nu pasal bukan sifat asing. Boleh. Kut berpelekat tak faham, buh sifat pula. Ni kuning nak boleh ada lagi bekas. Kuning sifat mana ni? Okey. Imam Abu Mansur, Imam Abu Hasan, macam mana maknawiyah dia kuning ni? Abu Hasan kata ada kuning. Ada kuning ni bekas ni ya. Tahu ya. Kalau Imam Abu Mansur ada pelekat. Melekatkan tu. Ada pelekat yang melekatkan kuning ataupun ada satu sifat yang melekatkan kuning tu di bekas ni. Satu sifat masing pula yang melekatkan kuning ada di bekas. Sifat tu wujud lah. Sifat tu awal tu. Hal tu. Hal tu. Sifat tu kelak okey, sifat tu ada ke tak ada? Hal. Nak kata ada pun tak, nak kata tak ada pun tak. Faham tu lah. Boleh tak? Kalau ada kuning, okey, ada tu masuk dalam kategori apa? Amrul i'tibari, ada. Macam kita bincang wujud lah, wujud Allah tu amrul i'tibari. Ada kuning lah, amrul i'tibari. Tapi sifat yang melekatkan kuning tu, ambil qaul tu, sifat tu awal. Tu baru keluar hal. Habis. Tu asal perbincangan sifat maknawiyah. Kalau Ustaz Dim nanti dia tekan sungguh sifat maknawiyah ni. Dia tekan sungguh. Dia kata sifat maknawiyah ni lagi tekan. Silap faham saja kau kufur ulama. Betul. Kita pergi silap faham pakai kufur Imam Abu Hasan Asy'ari, tu lah maknawiyah ni. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari memang berkhilaf pun bab ni. Dan dia memang tak kira pun. Maknawiyah dia ni dia tak kira. Automatik tadi. Ijma' ada itu kalau tolak kufur sama. Ijma' tolak kufur lah. Sifat hal tu yang maksud. Musoneh kata pelekat. Hal tu pelekat tu. Bukan ada. Dan bukan tak ada. Tahu tu yang pening. Dia memang bukan ada. Dan dia juga bukan tak ada. Dia hal tengah-tengah. Tu yang perkara yang menengahi di antara ada dan tak ada. Kalau tak ada, dia jadi tak ada berkosong. Dia. Mana? Kita kata sifat hal tu tak ada kenyataan saya. Dia bukan tak ada, dia ada. Nak kata tak ada dulu, dia ada kan. Nak kata tak ada macam mana melekat? Nak kata ada tang mana? Tu. Betul lah. Lah kali pening. Lah. Hilang kan tu itu. Okey. Kena hal ni tak apa dah. Habis yang tu. Iaitulah mana ni? Iaitulah 7 sifat tu. 7 sifat yang dinamakan dia dengan sifat maknawiyah tu. Tu iaitulah balik itu. Jadi kita tak ada nak setiap bagi bincang bagi reti maknawiyah lah. Matang baca sifat, baca habis terus Dah reti lah.
Tak ada bincang lah. Iaitulah 7 sifat yang dinamakan dia dengan sifat maknawiyah tu. Kaunuhu ta'ala qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Tak mana maknawiyah dia tu? Kaun tu. Ka waw nun tu. Kaun tu. Kaun tu yang maknawiyah. Hu tu kena kat Allah dah. Nak. Tang kaun tu, hak tu kena dekat maknawiyah. Habis hang tu. Yalah. Tu terjemahan ni lah. Kita ambil kitab lain pula sebab 20. Nak pergi mana ni ngaji ni banyak. Nak 2-3 kitab. Alim dah tauhid. Roti lah kita dah. Lepas lah abang orang kampung pun boleh lah. Nak pergi duduk ni tolong baca kat dia kan. Tapi kalau baca kuning kat mereka, angkat bendera putih kan tu. Lalah hilang muka. Tak main mengaji lah sebab dulu. Maka cukuplah, ni sempurnalah. Cukuplah tu sempurnalah 20 sifat yang wajib kita. Ni wajib syarak. Wajib tu wajib syarak, bukan wajib akal. Wajib kita ni wajib syarak, wajib atas kita lah, atas gitu. Kita mukallaf ni wajib kena buat apa? Ketahui itu cakap tasamuh, cakap lepas. Maksud dia belajar hingga ketahui. Wajib kena belajar sampailah tahu. Kalau tak tahu, kena belajar lagi. Wajib ngaji sifat ni. Nah, wajib. Nah, dia orang kata zaman Nabi tak ada belajar ni. Tak apa, i'tiqad depa kena. Nah, Nabi pula duk ada. I'tiqad pun kena, tak apa. Nah. Syubhah tu tak timbul ingat. Zaman kita ni hak jadi wajib tu timbul syubhah kok nu pahaman kok ni letak Tuhan duk atas langit lah, macam-macam pahaman mah. Maka hak tu yang jadi ilat yang wajib mengaji tu. Tak ada kitab khusus yang buat main tentang benda-benda yang orang buat. Sebab Tuhan. Maksud dia orang buat macam contoh. Orang buat bahas, orang buat main sentuh pak pemikiran dia. Pemikiran lain lah. Dia kalau nak ambil, kalau hak Melayu punya tu Kiai Haji Kiai Sirajuddin Abbas, i'tiqad ahli sunnah. Dia buat main semua fiqh 73. Mu'tazilah macam mana, Syiah ni pecah berapa, Wahabi, Ibn Taymiyah, semua dia buat main. Dia ada hak jawi lah. Tapi Kiai Sirajuddin Abbas ni lebih kurang ni lah, lebih kurang Syekh Abdul Qadir Mandili lah. Cuma dia punya kitab dia tak turah sangat. Dia buat bahasa mudah-mudah, setengah tu rupa nak baca dia tak ada. Memang tak lah. I'tiqad ahli sunnah katalah. I'tiqad ahli sunnah. Kiai Sirajuddin Abbas. Lagi kita try tekan Shopee ada ke? Dia terbaik kok, dia tak ada terbaik tu. Lepas tu saya bukan kitab tu, saya ada kitab apa 40 masalah popular apa. Hak dia kok kan. Kalau tak silap tajuk kitab kan. Yang Ustaz Abdul Somad buat 30 apa? 30 berapa masalah popular, dia pun ada kan 30 masalah kan. Ustaz Abdul Somad buat juga. Tak sama abang kata dia tak buat 40 pasal kiai tu buat dah 40 nak hormat kiai tu. Kita tak buat 40 dia dah. Dia tekat 30 lebih lah. Saya tengok banyak masalah apa pekah kan. Dia buat macam Syekh Abdul Qadir. Dia jawab, dia buat medali apa semua, memang sedap tu ya kita ada.
masalah timbul kat Indonesia menggunakan ayat apa? Menggunakan tulisan Rumi ataupun lain daripada tulisan Quran lah untuk tulis Quran. Nah, boleh ke tak boleh? Dia buat mai hujah dia. Memang tak boleh lah. Dia tak bagi ya. Ada banyak-banyak kitab dia sedap-sedap. Bolehlah beli. Baik. Empat puluh. Apa? Tak apa. Boleh kan? Boleh lah. Mana bawa? Dia berpinau ya. Ha? Ya, ada video apa? Nak tengok lagi ya. Oish. Oh. Habis tu. Ada sifat wajib kita ketahui dan i'tiqad. Mengakulah hatilah. Ya belajar sampai tahu, lepas tu kita kena i'tiqad. Ketahui dan i'tiqad tu dengan jalan tafsir, dengan takluk dua tu. Takluk kat ketahui dengan i'tiqad tu lah. Takluk tanazu' panggil. Takluk berebut. Dengan jalan tafsil. Tafsir ni hurai satu persatu, ataupun bahasa kita kata terperinci lah, bahasa mudah lah kan. Kena tahu secara terperinci, detail satu-satu sifat tu, 20 sifat tu, wujud, qidam, baqa apa semua sampai kaunuhu mutakaliman. Maka jadilah tu pun atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi lah ni. Imam Abu Hasan dah tak kira, dah 7 lah ni. Hari tu dah bahas ni 13 ajalah. Tapi kita dia ambil qaul yang masyhur lah, yang famous. Sifat 20 orang tak kata sifat 13. Maka jadi 40. Jadi itu dengan takluk jadi. Jadi dengan mustahil lawan-lawannya. Dia jadi 40 dengan mustahil lawan-lawannya. Nah, mustahil lawan-lawannya itu orang panggil idhafat sifat kepada mausuf. Idhafat sifat kepada mausuf. Aku nak ambil ibaratan. Idhafat sifat kepada mausuf, yakni lawan-lawannya yang mustahil. Tu. Yakni lawan-lawannya yang mustahil. Kau tu. Sifat bila maksud tu lawan-lawannya tu ya. Mustahil lawan-lawannya tu. Tu idhafat sifat kepada mausuf. Apa mustahil tu sifat, lawan-lawannya tu mausuf. Dia patut letak mausuf dulu. Tu kita kalih balik lawan-lawannya yang mustahil. Kat tu. Jadi 40 ni. Nah, jadilah 40 tu dengan lawan-lawannya. Lawan-lawan bagi wajib tu yang mustahil lah. Habis. Tu je 40 tu. Lagi dia kata dia nak hurai sikit maknawiyah lagi. Dan kata qaul yang kuat ni rajih. Qaul yang rajih bahawasanya dhamir syan, panggil hal sya'an,
dan dhamir hal sya'an, maksud dia tak ada tempat kembali lah, ataupun orang kata kembali ikut depan tu. Bahawasanya sifat maknawiyah ini, sifat maknawiyah ni, hak 7 ni, wajib kita ketahui dan i'tiqad dengan jalan ijmal jua. Nah, wajib kita kena i'tiqad dengan jalan ijmal, borong sahaja. Apa i'tiqad dengan jalan ijmal? Tulis yang ni. Yakni segala sifat kamalat, segala sifat kamalat itu, segala sifat kamalat itu wajib bagi Allah. Dan amat banyak, dan amat banyak. Dan setengah daripadanya, dan setengah daripadanya sifat maknawiyah. Habis. Dan setengah daripadanya sifat maknawiyah. Ni qaul yang rajih. Qaul yang rajih Imam Abu Hasan Sy'ari, maknawiyah ni dia tak payah kita nak mengaji yasin lah. Tu yang jadi sifat 13 tau. Tolak maknawiyah 7. Walaupun tak kena ngaji, tapi kita kena i'tiqad lah. I'tiqad secara ijmal. Masuk dalam kata ijmal tu, mana hak i'tiqad ijmal tu, tiap-tiap sifat kamalat tu wajib bagi Allah tu. Sifat kesempurnaan ni wajib bagi Allah, dan sifat kesempurnaan tu banyak. Di antara dia sifat maknawiyah. Hak masuk tu. Boleh faham lah. Kot tu je. Tapi kalau ikut hak tadi, hak dia kata dengan jalan tafsir, hak tu buat masuk tu atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi yang kita habaq tadi. Wallahu alam. Habis tu. Dan lagi wajib kita ketahui. Dah lah sifat arus timbang lain pula. Dia tengok tu, tengok macam nak habis tapi tak habis. Tak apa. Tak lagi masa kita, InsyaAllah. Kalau nak lajak pergi lagi, jadi hak ni jadi sempit masa. Sayang tak kan. Yang jemaah ni duk ingat lah baca baju.